Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam Berita Pagi. Seorang pelancong wanita warga Singapura maut selepas van persiaran dinaiki terjatuh ke dalam cerun setinggi 6.1 meter di Bukit Genting, balik Pulau Pinang malam tadi. Bagaimanapun 9 rakan senegaranya dan seorang pemandu warga tempatan dilaporkan selamat. Ketua Operasi dari Balai Bomba dan Penyelamat Air Putih, Pegawai Bomba Kanan 2, N. Prenavaran berkata, mangsa disahkan maut di lokasi kejadian kerana cedera parah. Didapati 3 orang mangsa dah naik dengan bantuan orang awam dan seterusnya kita buat bantuan dan turunkan penyelamat kita dengan cara selamat dan mengeluarkan mangsa satu persatu. Dan mangsa adalah 7 wanita, 3 lelaki, 1 meninggal. So total mangsa ada 11 orang, 1 rakyat tempatan pemandu van. Siasatan awal mendapati van tersebut dipercayai terbabas ketika melalui selekoh akibat keadaan jalan yang licin. Mayat mangsa dan 2 yang cedera dibawa ke Hospital Pulau Pinang, manakala 7 lagi ke Hospital Balik Pulau. Operasi tamat kira-kira jam 10.40 malam tadi. Operasi mencari dan menyelamat seorang remaja lelaki di Kuatiri Lemas di pantai Teluk Senangin Lumut akan bersambung hari ini. Mangsa yang lemas dikenali sebagai Muhammad Fahmi Hafizi Muhammad Fazli berusia 19 tahun. Penolong Pengarah Operasi JBPM Perak, Sabarozi Nur Ahmad berkata, operasi bermula 10.45 pagi semalam dan kemudian ditangguhkan pada pukul 6.30 petang. Pencarian awal dilakukan di kawasan pesisir pantai dan pukat dipasang sepanjang 100 meter di kawasan mangsa jatuh bagi memudahkan usaha mengesan mangsa. Pasukan SAR turut menggunakan kaedah pencarian di permukaan menggunakan bot selain penggunaan drone. Pos kawalan bomba kekal menjalankan pemantauan pesisir pantai. 791,000 rokok putih dan kretek dengan nilai 3.9 juta ringgit dirampas Jabatan Kastam Diraja Malaysia. Rampasan menerusi 2 serbuan berasingan di Johor, Pahang dan Terengganu. Menerusi serbuan pertama, seorang pemandu lori ditahan di bangunan Sultan Iskandar, Johor ketika cuba menyeludup rokok tanpa cukai ke Singapura dengan nilai sitaan lebih RM730,000. Serbuan kedua pula membabitkan 3 premis kediaman yang dijadikan stor simpanan di Jerantut dan Marang dengan nilai rampasan RM3.2 juta. Rokok tersebut disyaki diimport dari luar negara, antaranya Indonesia, Thailand dan Vietnam. Sebanyak 2,80,200 batang rokok kretek dan rokok putih dirampas dan disita yang melibatkan anggaran nilai sebanyak RM625,000 dan jumlah duti dan cukai terlibat adalah sebanyak RM2,580,496. Jadi kita masih lagi berusaha untuk mengesan pemilik premis tersebut untuk tujuan siasatan selanjutnya. Pasangan suami isteri antara 17 individu ditahan kerana dipercayai terbabit dalam sindiket pengedaran dadah dalam 5 serbuan berasingan di Johor Bahru. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mamat berkata 12 lelaki dan 5 wanita termasuk 2 warga asing ditahan berusia 17 hingga 55 tahun. Sindiket dipercayai aktif sejak Julai lalu menggunakan rumah sewa sebagai stor penyimpanan sekaligus membawa kepada rampasan pelbagai jenis dadah bernilai RM1.6 juta. Punca dadah, kalau lihat pada ais ataupun sebut ekstasi ni, dia memang daripada luar lah, daripada kontingen luar, daripada negara luar ataupun daripada dibuat sendiri di dalam negara, dalam siasatan kita lagi.
Mereka direman 5 hari bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Sebanyak 14,527 notis kepada pemandu warga asing PEWA telah dikeluarkan Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia JPJ dalam tempoh 20 hari pelaksanaan operasi khas motosikal di seluruh negara. Pengarah kanan bahagian penguatkuasaan JPJ Malaysia, Datuk Lokman Jamaan berkata, notis dikenakan atas pelbagai kesalahan. 6,268 daripada mereka tiada lesen memandu ataupun 43.1%. 2,667 tiada perlindungan insurans. 2,657 LKM tambat tempoh dan 1,948 lain-lain adalah kesalahan teknikal, ubah suai motosikal dan sebagainya. Jelasnya, tindakan tegas telah diambil dengan menyita kenderaan serta menyerahkan PEWA kepada Jabatan Imigresen untuk tindakan selanjutnya. Operasi bersepadu yang berakhir malam tadi membabitkan 100 pegawai dan anggota JPJ Wilayah Persekutuan, Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik JSPT serta Jabatan Imigresen Malaysia JIM. Semua sekolah di bawah seliaan Kementerian Pendidikan bersedia menghadapi musim banjir menjelang hujung tahun ini. Menterinya Fadlina Siddiq berkata, KPM sentiasa berhubung dengan agensi pengurusan bencana negara dan bekerjasama dalam menghadapi sebarang kemungkinan. Kita sentiasa bersedia sebab ini adalah tanggungjawab rutin kita dan dengan kerjasama dengan ADMA, Jawatankuasa Penyelaras juga sudah pun berbincang dan juga pusat pantauan banjir di KPM juga telah bersedia dan kerjasama kita dengan ADMA ini adalah antara persediaan terbesar yang biasa kita buat, maknanya menuju ke musim tengkujuh dan persiapan lain berkaitan dengan bencana banjir khususnya. Tambah beliau, KPM sudah menyiapkan sebahagian besar mekanisme termasuk sekolah-sekolah yang akan terlibat dengan pusat pemindahan sementara jika diperlukan. 3 negeri iaitu Perak, Sabah dan Sarawak dilanda banjir melibatkan ratusan mangsa terpaksa dipindah ke PPS. Kerajaan Persekutuan memperuntukkan RM57.2 juta kepada Perlis bagi menangani impak banjir. Timbalan Menteri Sumber Asli, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim, Datuk Seri Huang Tion Si berkata, peruntukan itu disalurkan di bawah projek tebatan banjir berkeutamaan tinggi. Minat komuniti setempat menyertai. Di samping itu, sebagai persediaan untuk menghadapi musim monsun timur laut dan mengurangkan impak kejadian banjir pada penghujung tahun ini, JPS turut meluluskan peruntukan kepada negeri Perlis berjumlah ringgit Malaysia 2.6 juta bagi pelaksanaan kerja-kerja kecemasan di luar jangka. Selain itu, Jabatan Pengairan dan Saliran Perlis turut menerima peruntukan RM127 juta bagi melaksana 3 projek melibatkan tebatan banjir, pemulihan empangan dan pemeliharaan sungai. Kementerian Pembangunan Kerajaan Tempatan KPKT menyalurkan peruntukan tambahan sebanyak RM2 juta kepada pihak berkuasa tempatan PBT di Perak. Menteri KPKT Ngah Koming berkata sebanyak RM1 juta daripadanya diberikan kepada Majlis Bandaraya Ipoh MBI bagi kerja-kerja pemasangan lampu jalan khususnya di kawasan perumahan yang dijangka siap tahun ini. Peruntukan ini akan menjadikan Bandaraya Ipoh bandar yang lebih selamat. Ini adalah salah satu program bandar selamat, di mana kawasan yang terang, kadar jenayahnya pun kurang. Beliau bercakap kepada pemberita pada majlis perasmian panggung Silver Star dan Pesta Tanglong Kampung Simi 2023 di Ipoh, Perak.
Pada 4 September lepas, beliau mengumumkan KPKT meluluskan peruntukan bernilai RM68 juta kepada 15 PBT di Perak menerusi peruntukan pembangunan BP1. Ia merangkumi projek bina baharu kemudahan, menaik taraf dan menyelenggara infrastruktur awam. Jangan bertangguh, kelulusan segera berkaitan mempercepat kemasukan pelaburan termasuk kecepatan mendapatkan dokumen-dokumen diperlukan disifatkan penting untuk bersaing menarik kemasukan pelabur. Perdana Menteri berkata kaedah terbaik perlu direalisasi kementerian terlibat antaranya Kementerian Dalam Negeri. Tindakan pantas diperlukan kerana ia merupakan suatu persaingan. Mesyuarat Kabinet akan membincangkan berhubung isu spesifik mengenainya. We cannot delay because we're living in a very competitive period, competitive world. You delay by 6 months, there's another country that approve in 2 months, and you lose out, because of this lackadaisical and attitude, the country lose, and that's the point that we must continue to monitor. Tambahnya, usaha menarik pelaburan dalam negara amat bergantung kepada keupayaan di peringkat penjawat awam yang menjalankan tugas dan memproses permohonan dengan cekap. Ia faktor yang menentukan Malaysia berada di baris hadapan dalam usaha itu. Menteri Luar Negeri Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir akan mengadakan lawatan kerja ke United Kingdom bermula hari ini hingga esok. Kementerian Luar Negeri menerusi kenyataan berkata beliau akan mengadakan pertemuan dengan rakan sejawatannya Setiausaha Luar Commonwealth dan Hal Ehwal Pembangunan United Kingdom UK James Cavalier. Kedua-dua pemimpin akan membincangkan kerjasama dua hala sedia ada serta bertukar-tukar pandangan mengenai isu serantau dan antarabangsa. Datuk Seri Dr. Zamri juga dijadualkan menghadiri kolokium Timbang Tara Antarabangsa 2023 Kedaulatan dan Kekebalan Negara dalam Timbang Tara Komersial edisi London. Lawatan ini akan mengukuhkan lagi hubungan dua hala, seterusnya memberikan faedah kepada rakyat kedua-dua negara menerusi kerjasama yang sedia terjalin dalam pelbagai bidang. Ini termasuk perdagangan, pelaburan dan pertahanan. RUU Sumber Air Perak 2023 akan dibentang pada sidang DUN hari ini bagi memantau dan menguruskan air mentah dengan lebih berkesan. Exco Perak, Datuk Seri Insinyur Muhammad Neiza Jamaluddin berkata, ia bagi mendapatkan persetujuan untuk menubuhkan lembaga pengarah pengurusan air di negeri berkenaan. Dengan adanya jawatankuasa itu nanti dia ada dari pengurusi, dia ada ahli lembaga pengarah, dia ada petugas-petugas dia, pakar-pakar berkenaan dengan air, dan mereka akan pantau penggunaan air mentah di Perak ni. Termasuk juga sungai-sungai, kolam-kolam, lombong-lombong, tasik-tasik dan air laut sekali. So yang ini kalau diluluskan, maka dia akan mencerminkan satu tanggungjawab kerajaan nak pastikan sumber air di Perak ni terkawal. Pengurusan air mentah di Perak di bawah Akta Air 1920, Akta 418 ketika ini diletak di bawah pentadbir tanah. DUN Perak akan bersidang sehingga 27 September. Johor akan meneliti isu bekalan beras sebelum memuktamadkan Belanjawan 2024. Ia bagi mengenal pasti sama ada isu berkenaan bersifat jangka pendek atau panjang. Selain beri jaminan, isu tersebut ditangani sebaik mungkin. Kita nak lihat dulu beras ini adakah isu ataupun permasalahan jangka pendek atau jangka panjang. Kalau jangka pendek mungkin MB akan umumkan tu jangka pendek lah. Iaitu MB lah yang akan umum. Sebab kerajaan negeri sedang membuat persiapan untuk bajet. Sebab itu kami akan beri taklimat pada MB bersama Fama gunakan beras waktu ini. Satu sesi pertemuan antara kerajaan negeri dan Fama akan diadakan dalam masa terdekat bagi membincangkan berkenaan isu tersebut.
Bersua kembali, Kerajaan Perak mensasarkan 25% pekerja di negeri itu berdaftar di bawah Kesatuan Pekerja. Exco Sumber Manusia, Kesihatan dan Hal Ehwal Masyarakat India Negeri Perak, A. Sivanesan berkata, ketika ini hanya 10% daripada 14.1 juta pekerja yang layak telah mendaftar sebagai ahli kesatuan. Pekerja-pekerja negeri Perak di antara sebanyak 1.4 juta pekerja, sekurang-kurang 25% harus jadi ahli kesatuan atau menubuhkan kesatuan di tempat kerja mereka. Dan saya minta pihak MTUC membantu saya. It has to be a two-way. Beliau berkata demikian dalam sidang media pada majlis sambutan Jubli Intan 60 tahun Gabungan Kesatuan Pekerja-Pekerja dalam Perkhidmatan Kerani dan Bersekutu Kerajaan AUGAS di Ipoh. Kira-kira 5.5 juta ringgit disumbangkan CIMB Islamic Bank sejak 2008 dalam usaha membantu mengekalkan kelestarian alam sekitar dan masyarakat setempat. Jumlah pembiayaan itu melibatkan 17 projek melalui akaun simpanan EcoSaveI untuk menyokong inisiatif sosial dan hijau di seluruh negara. Ketua Pegawai Eksekutifnya Ahmad Syahriman Muhammad Sharif berkata peruntukan yang disediakan ini turut meliputi projek di Taman Tugu Kuala Lumpur, Fraser's Hill Pahang dan Hutan Ulu Muda Kedah. Jadi pada tahun ini kami akan lebih memfokuskan pada usaha-usaha memberi masyarakat sekitar bagaimana mereka dapat menggunakan sumber alam yang ada di sini untuk menjana pendapatan mereka. Jadi kalau dilihat tahun kedua kami membiayai pembinaan kontainer tuntung, dan ini kontainer tuntung ini bukan sahaja penting untuk memelihara spesies tuntung laut yang berada di sini, tetapi ia juga dapat memberikan pengunjung di sini satu pusat tumpuan bagi mereka mendapatkan maklumat dan juga pusat untuk masyarakat di sini untuk menjalankan aktiviti. Jelasnya bagi Terengganu pula RM1 juta diperuntukkan setiap tahun sejak 2019 ke arah melindungi ekosistem dan menggalakkan pembangunan mampan setiu wetlands dengan kerjasama WWF Malaysia. Beliau ditemui pemberita pada program Mini Carnival di Kampung Mangkuk, Setiu. 94.8% daripada 45,467 premis yang diperiksa di seluruh negara sejak Januari hingga Ogos tahun ini patuh tahap kebersihan pengendalian makanan, manakala 1,097 premis telah diarah tutup. Bagi tempoh 2020 sehingga Ogos lepas, 235,245 premis makanan telah diperiksa dengan 2.03% daripadanya diarah tutup. Selain daripada itu, 58,675 kompaun telah dikeluarkan atas kepelbagaian kesalahan di bawah Peraturan Kebersihan Makanan 2009. Dan juga KKM melalui BKKKM akan terus menerjui dan memperkukuhkan kawalan keselamatan makanan negara bersama dengan semua pihak berkepentingan dan juga akan memastikan rakyat Malaysia terus menikmati makanan yang sihat dan berkualiti. Untuk kes keracunan makanan pula, 294 kes dilaporkan bagi tempoh 8 bulan tahun ini. 76 daripadanya melibatkan kejadian di premis sekolah KPM. Berita luar negara, polis Argentina berjaya memberkas seorang penjenayah yang cuba merompak van dinaiki seorang diplomat Turki di Buenos Aires. Kejadian itu dilaporkan berlaku pada awal pagi ketika dua suspek bersenjata yang menunggang motosikal bertindak menyerang van dinaiki diplomat berkenaan bersama seorang pemandu. Salah seorang suspek kemudian bertindak melarikan van berkenaan sebelum dikejar dan diberkas pihak polis. Suspek turut cedera ditembak selepas gagal mengikut arahan pihak berkuasa. Kawasan kejadian turut dikawal ketat pihak polis dan pasukan forensik.
Pihak polis Kosovo mengesahkan seorang anggotanya dan 3 lelaki bersenjata terbunuh dalam kejadian tembakan di Kampung Banjska, bahagian utara negara itu. Insiden itu turut mencederakan 3 lagi anggota polis. Saksi kejadian melihat seorang lelaki bersenjata menyerbu masuk ke kampung berkenaan dengan menaiki kenderaan berperisai sekaligus memaksa penduduk berlindung di dalam kuil. Sementara itu, seorang kru perubatan turut dilihat memindahkan anggota polis tercedera ke dalam ambulan sambil dikawal ketat pihak berkuasa. Insiden ini memburukkan lagi situasi di utara Kosovo yang bergolak selepas majoriti penduduk Serbia tidak menerima pengisytiharan kemerdekaan Kosovo pada 2008. Pertempuran tercetus pada Mei lalu turut mencederakan berpuluh-puluh penunjuk perasaan dari etnik Serb dan pasukan pengaman NATO. Baiklah berita sukan, suku akhir Piala Malaysia. Juara 33 kali, Selangor FC tersingkir daripada saingan selepas tumbang menerusi keputusan agregat 1-3 ke atas Terengganu FC TFC malam tadi. Pertembungan berlangsung di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya MBPJ menyaksikan kedua-dua pasukan terikat dengan jaringan satu sama. TFC terlebih dahulu berada di depan menerusi sepakan penalti Ivan Mahmud pada minit ke-24 selepas Nur Hakim Hassan dikasari Safwan Baharudin. Selangor kendalian jurulatih Tan Cheng Hoa mempunyai deretan peluang namun gagal diterjemahkan dengan jaringan. Gol yang dicari skuad The Red Giants akhirnya tiba pada minit ke-69 menerusi Faizal Halim. Namun tiada tambahan jaringan selepas itu menyaksikan Selangor terpaksa berputih mata tersingkir di peringkat suku akhir. Terengganu mara ke separuh akhir dibantu dengan kemenangan 2-0 ketika perlawanan pertama pada 16 September lalu. Skuad Sang Penyu akan membuat perhitungan berdepan Kuala Lumpur City KL City FC. Sementara itu, KL City mengesahkan tempat ke separuh akhir selepas terikat seri 1-1 berdepan Sri Pahang FC di tempat lawan petang semalam. Pada saingan yang berlangsung di Stadium Darul Makmur itu, The City Boys terlebih dahulu meledak gol menerusi penyerang import Romel Morales pada minit ke-29. Gol penyamaan pasukan tuan rumah hanya hadir pada saat-saat akhir permainan menerusi Stefano Brundo. Namun ia sudah terlambat untuk menyelamatkan Sri Pahang daripada tersingkir. KL City mara dengan keputusan agregat 2-1 termasuk ketika menang 1-0 dalam pertemuan pertama di gelanggang sendiri tempoh hari. Saingan bola sepak Piala Presiden Johor Darul Takzim 3 JDT 3 berjaya membenam Negeri Sembilan FC NSFC 3-1 dalam aksi final pertama di gelanggang lawan malam tadi. Pertembungan berlangsung di Stadium Tuanku Abdul Rahman Parui menyaksikan JDT 3 meledak gol pertama hasil jaringan Muhammad Aiman Danish Abdul Azim pada minit ke-8. Ahmad Aisyar Hadi Muhammad Hanapi meledakkan pasukan 2 gol di depan pada minit ke-20 selepas memanfaatkan keadaan kucak-kacir di dalam kotak penalti lawan. Penggempur skuad B 23 negara Fergustiani menambah derita NSFC dengan gol ketiga menerusi sepakan penalti pada minit ke-76. NSFC memperoleh gol sagu hati pada penghujung perlawanan menerusi tandukan Muhammad Danish Syamir Tajuddin. Perlawanan final kedua dijadualkan berlangsung pada 1 Oktober depan. Sukan Asia Hangzhou 2022, skuad hoki negara membuka kempen kumpulan B dengan kemenangan besar 9-0 ke atas Thailand. Pada aksi yang berlangsung di Stadium Gonshu Canal Sport Park, kesemua gol The Speedy Tigers dijaringkan Muhammad Azrai Aizat Abu Kamal, Nik Muhammad Aiman, Nik Rozmi dan Muhammad Aminuddin Muhammad Zain yang cemerlang meledak 2 gol. Manakala selebihnya disumbangkan Muhammad Firhan Asyari, Abdul Khalik Hamirin dan Muhammad Amirul Hamizan Azhar. Skuad negara akan meneruskan kempen menentang Oman esok.
Sementara itu, jurulatih skuad hoki kebangsaan Arul Sebaraj berpuas hati dengan prestasi anak-anak buahnya. Bagaimanapun jelasnya masih ada beberapa aspek perlu diperbaiki sebelum menghadapi aksi seterusnya. Tetapi kita akan fokus lebih pada pasukan kita sendiri, cara kita bermain, disiplin padang kita dan konsep dan positioning shape atas padang kita. So kita akan lebih tumpukan pada proses tim kita sahaja dulu. Skuad rugby 7 sebelah negara menamatkan hari pertama dengan 1 kemenangan dan 1 kekalahan di peringkat kumpulan. Ia sekaligus meletakkan pasukan kendalian jurulatih Nik Safwan Ismadi Nikman di tempat kedua di belakang Hong Kong yang menang semua perlawanan. Menurut Nik Safwan, pasukan negara bermain baik ketika menentang Filipina setelah berjaya bangkit daripada ketinggalan. Strategi yang dirangka semasa latihan digunakan sebaik mungkin untuk selesa menang ke atas The Volcanoes dengan keputusan 24-7. Walau bagaimanapun, pengalaman jelas membezakan pasukan negara yang tewas 7-40 ke atas Hong Kong. Melakukan try sekali lagi untuk meletakkan. Alhamdulillah, seperti yang kita target untuk menang dengan pasukan Filipin, berjaya. Walau bagaimanapun kita tewas dengan pasukan Hong Kong. So, seperti yang kita lihat, kalau ikut pada ranking prestasi semasa, jurang antara kita dengan pasukan Hong Kong adalah lebih jauh. So, apa yang kita dapati kelemahan kita menentang pasukan Hong Kong tadi adalah kekurangan daripada segi strength dan juga conditioning. Untuk menyempurnakan. Malaysia dijadualkan bertemu juara kumpulan B Korea Selatan pada saingan suku akhir hari ini. Gagal untuk Baiklah, berita pagi berakhir di sini. Saya Dilila Kadir, Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.